TV KPM. Mana Roy ni? Aduh, lambat pula. Cantik pula bola ni. Saya sambil tunggu kan. Dia buat macam mana ni? Pusing. Azhar buat apa tu? Hai cikgu. Ya. Tak, saya tengah tunggu kawan saya si Roy ni cikgu. So sambil-sambil tu tengok tak tahu nak buat apa, saya main lagi ni kejap kan. Oh, nampaknya Azhar ni tak boleh duduk diam dalam satu waktu. Ini mungkinnya ada ciri-ciri kecerdasan kinestetik nampaknya tu. Oh ya ke? Apa tu? Apa tadi? Kinestetik cikgu? Ya, betul. Apa kinestetik tu cikgu? Inilah topik yang akan kita bincangkan sekejap saja lagi. Oh, okey. Tak sabar sebenarnya nak bincangkan. Jom. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama dengan saya Azhar Hilmi. Untuk hari ini kita bersama-sama dalam pentaksiran psikometrik di Didik TV KPM. Luar biasanya hari ini sebab kita nak berbincang, kita nak mengupas ataupun kita kata berdiskusi isu-isu ataupun perkara-perkara yang kita akan bincangkan berdasarkan kepada topik yang kita dah tentukan. Baik, untuk hari ini kita bersama dengan cikgu kita. Tetamu kita ada Cikgu Nora Alimarina Ibrahim daripada SMK Jalan Reka Kajang, Selangor. Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam warahmatullahi Apa khabar cikgu, sihat cikgu? Alhamdulillah sihat Azhar. Cikgu nampak ceria, nampak bertenaga. Saya pun rasa teruja dan tak sabar cikgu nak tahu apakah isi kandungan topik yang kita akan bincangkan sekejap lagi. Dan kita tidak berdua saja cikgu, kita ada juga jurubahasa isyarat kita Cikgu Muhammad Khazain Mat Nasir daripada Sekolah Kebangsaan Pendidikan Khas Persekutuan Pulau Pinang. Itu dia, jauh daripada Pulau Pinang kita bawakan pada hari ini. Baik cikgu, untuk pentaksiran psikometrik hari ini, apakah topik perbincangan yang kita nak fokuskan pada hari ini cikgu? Okey, sebenarnya Azhar, pada hari ini kita akan membincangkan topik berkaitan dengan kecerdasan kinestetik yang ada dalam pentaksiran psikometrik. Baik. Inventory kecerdasan pelbagai. Baik, itu dia. Inventory kecerdasan pelbagai. Tadi di awal pun cikgu dah sebut berkenaan dengan kecerdasan kinestetik. Ya, betul. Saya pun tertanya-tanya daripada tadi sebenarnya kan. Saja tak nak tanya time off record kan. Tanya time ataupun waktu kita tengah bersiaran lah. Apakah yang dimaksudkan dengan kinestetik? Adakah ia satu masalah atau bagaimana cikgu? Okey, sebenarnya kinestetik ini ialah satu kecerdasan semula jadi. Okey. Kalau dia berada di tahap yang tinggi tidak menjadi masalah dan berada di tahap rendah pun tidak menjadi masalah. Yang penting bagaimana kita mengguna kecerdasan yang kita miliki itu. Okey, kita pergi kepada yang lebih mendalam. Baik. Sebenarnya inventory ini, kecerdasan pelbagai ini, kinestetik ialah mahir memanipulasi objek fizikal. Dan mengimbangi pergerakan antara fizikal dan juga mental. Bagaimana yang Azhar buat tadi, tengah berfikir tapi dalam masa yang sama menggunakan sesuatu untuk kita ada pergerakan lain. Orang kata tangan berjalan cikgu. Ya, tangan berjalan, betul. Okey. Baik. Contoh aksinya. Yeah. Dan menurut Howard Gardner, pengasas kepada teori kecerdasan pelbagai ini, kecerdasan ini merujuk juga kepada keupayaan seseorang individu untuk memproses maklumat secara fizikal melalui pergerakan tangan dan badan. Okey. Kita pergi tengok juga kepada ciri-ciri personaliti. Baik. Okey. Mahir mengawal pergerakan badan. Baik. Okey. Maksudnya kita boleh buat dua benda dalam satu masa. Okey. Dan orang yang mempunyai ciri kecerdasan fizikal ini, dia rasa selesa dengan diri dia.
Okey. Dengan fizikal dia tak ada rasa macam teragak-agak dan sebagainya. Dan juga mahir memanipulasi objek. Baik. Objek yang berada di persekitaran untuk apa? Untuk dia capai matlamat. Oh, okey. Jadi dia menggunakan objek yang berada di sekeliling ni, cikgu. Ya, betul. Dia tak boleh duduk diam. Baik. Okey. Dan juga mereka ini mempunyai boleh memberi tindak balas sempurna kepada rangsangan fizikal yang mereka alami. Okey, faham cikgu. Tapi cikgu, kalau kita tengok kepada berdasarkan apa yang cikgu sebut berkenaan dengan kecerdasan kinestetik. Saya ada kawan juga yang macam tu. Imran namanya. Kalau mungkin dia menonton juga. Dia tak boleh duduk diam lah orang katakan. Tapi dari sudut bila kita tahu apa kepentingan kita tahu kecerdasan kinestetik ini untuk diri kita sendirilah. Okey, dia ada banyak kepentingan. Bila kita sebut kepentingan kecerdasan kinestetik ini bukan sahaja merujuk kepada kinestetik, tetapi kecerdasan yang lain. Okey, kepentingannya ialah untuk apa? Okey, yang pertama kita boleh mengubah persepsi. Okey, bila mengubah persepsi ini, penilaian kepada murid yang mempunyai setengah kecerdasan itu lebih fleksibel dan adil. Maksudnya kalau murid tu dia kurang mahir dalam matematik, tetapi mungkin dia ada kecerdasan keistimewaan yang lain yang boleh kita ketengahkan. Okey, selain daripada itu, kepentingan lain ialah untuk meningkatkan potensi diri dia. Kecerdasan ini dapat dipupuk dan dipengaruhi oleh faktor pengalaman, faktor budaya, motivasi. Okey, dan seterusnya tentulah boleh meningkatkan tahap pencapaian. Bila kita tahu kita kecerdasan tu kita berada di tahap mana dan kita ada kelebihan itu, kita akan menggunakannya dengan lebih baik. Itu dia. Dan juga peluang untuk mempamerkan bakat. Mungkin Azhar ada kelebihan lain apa semua kan. Boleh ketengahkan lagi kelebihan itu untuk apa? Peluang kita mempamerkan bakat Azhar tu sebagai potensi lah. Jadi mungkin untuk ditambah baik ke depan lagi, cikgu. Ya, betul. Dan juga tentulah kalau dalam bidang pendidikan, kepelbagaian teknik pengajaran. Itu dia, cikgu. Saya faham. Saya ingatkan orang yang ada sikap yang sebegitu sebenarnya ada masalah. Sebenarnya bukan masalah, cikgu. Tapi dia adalah kecerdasan fizikal. Sebab tu saya kalau duduk minum-minum dengan kawan-kawan, tiba-tiba tengok kawan saya, salah seorang tu yang si Imran tu kan, bila dia akan goyang-goyang tu, goyang-goyang ni. Jadi saya dah tahu puncanya, tapi bukan masalah, tapi adalah satu kecerdasan dan sebenarnya adalah satu kelebihan juga untuk dia. Dan banyak lagi sebenarnya kita nak tahu. Saya pun teruja nak tahu dengan lebih mendalam berkenaan dengan inventory kecerdasan pelbagai khusus kita dalam kinestetik ni, cikgu. Tapi kita nak berhenti rehat seketika, kembali selepas ini dalam pentaksiran psikometrik Didik TV KPM. Baik, untuk pentaksiran psikometrik Didik TV KPM bersama dengan saya Azhar Hilmi. Perbincangan yang kita akan fokuskan pada hari ini berkenaan dengan inventory kecerdasan pelbagai. Pengkhususan kita adalah kecerdasan kinestetik bersama dengan tetamu kita Cikgu Nora Ali Marina Ibrahim daripada SMK Jalan Reko Kajang, Selangor, dan juga jurubahasa isyarat kita Cikgu Muhammad Khazain Mat Nasir, SK Pendidikan Khas Persekutuan Pulau Pinang. Baik, cikgu. Tadi kita dah tahu berkenaan dengan bagaimana apa tu kinestetik. Kita dah memahami bagaimana kepentingan kinestetik kepada individu-individu yang ada kecenderungan sebegitu. Jadi mungkin kalau boleh kita teruskan, cikgu, cara dari sudut kita nak ukur tahap kecerdasan kinestetik yang dimiliki oleh satu-satu individu tu, cikgu. Macam mana, cikgu? Okey, kalau di sekolah kita akan mengukur menggunakan pentaksiran psikometrik. Apa dia pentaksiran psikometrik ni? Itu salah satu pentaksiran yang akan dijawab oleh pelajar-pelajar tingkatan 3. Di mana dia ada 2 kertas di dalam itu. Yang pertama ada bahagian A dan bahagian B. Dia mengukur visual, verbal linguistik bahasa Melayu dan juga bahasa Inggeris dan juga logik matematik. Tetapi untuk kinestetik, dia akan pelajar akan menjawab item ini dalam kertas 2. Okey, seperti yang kita lihat di slide, okey, di kertas 2 di mana ada 130 item, antaranya ada item-item atau soalan-soalan berkaitan dengan kinestetik ini. Okey, cara nak ukur dia kita tengok contoh di slide. Okey, interpretasi skor ni terbahagi kepada 3 tahap.
Baik. Okey, tahap rendah dikira bermula daripada 0% sehingga 49%. Ya. Tahap sederhana 50% sehingga 74%, dan dia dikira skor yang tinggi apabila mendapat skor 75% hingga 100%. Baik. Apa kata kita saksikan satu video yang ada kaitan dengan apa yang akan kita bincangkan selepas ini. Baik cikgu, boleh? Kita teruskan cikgu. Baik cikgu, kalau kita tengok pada ketika ini murid-murid sedang melakukan aktiviti ini mungkin kita kata hoki lah. Latihan hoki. Tapi kalau dari sudut pemahaman saya dari klip video ni, apakah signifikan kaitannya dari antara kinestetik dengan permainan hoki ni cikgu? Okey, pertama sekali tadi kita dah tengok ciri untuk mereka yang memiliki kecerdasan kinestetik yang tinggi ialah mahir memanipulasi objek. Nampak tak objek apa yang dipegang oleh pemain-pemain hoki tadi? Stik kayu je. Ya, betul. Maksudnya di situ mereka mempunyai kemahiran untuk menggunakan peralatan itu, dan kecenderungan inilah yang kita tengok pada para pelajar. Okey, mereka boleh melibatkan diri dalam aktiviti yang melibatkan pergerakan. Boleh dikaitkan dengan gaya pembelajaran yang boleh dipraktikkan oleh murid. Okey. Jadi itu pun disebut sebagai sebahagian daripada kinestetik cikgu. Ya, betul. Jadi kalau kita katalah individu yang ada kecerdasan ataupun kecenderungan kepada kinestetik ni cikgu, adakah mereka mempunyai kecenderungan yang tinggi untuk terlibat dalam mungkin gejala ataupun aktiviti-aktiviti yang tak sihat? Yalah, maklum cikgu, bila sebut kinestetik tadi, mereka ni adalah orang yang tak boleh duduk diam. Jadi dia akan lakukan apa saja aktiviti-aktiviti yang ada. Jadi adakah kecenderungan itu sebenarnya ada unsur-unsur negatifnya cikgu? Macam mana cikgu? Kalau daripada segi begitu, sebenarnya kecerdasan ini bila kita tahu, jadi kita faham adakah kecerdasan itu boleh dikawal atau tidak. Maksudnya kalau dia mempunyai tenaga yang berlebihan, okey, untuk kecerdasan kinestetik, jadi guru ataupun ibu bapa boleh cuba mengawal supaya dia tidak terlampau ketara. Ketara ni maksudnya boleh terlibat dalam aktiviti yang kurang sihat, masalah disiplin di sekolah. Jadi cikgu-cikgu ataupun ibu bapa yang dah tahu, dia boleh menggunakan tenaga lebihan murid-murid ini untuk kepada perkara yang lebih baik. Contohnya ajak murid ini terlibat dengan program-program sekolah. Mereka tentu suka Azhar kalau di sekolah. Ya cikgu. Kalau saya dulu pun saya sangat suka cikgu. Ya. Untuk terlibat dalam aktiviti-aktiviti di sekolah lah cikgu. Antara lain gaya pembelajarannya ialah memainkan muzik dalam aktiviti tertentu. Macam kita main yang keliling kerusi, kita pasang muzik. Itu contoh lain lah. Ataupun murid-murid yang mempunyai kecerdasan ini, dia suka penggunaan warna yang berbeza-beza. Dia nampak ada energi, ada tenaganya di situ. Tapi mereka juga perlu rehat. Maksudnya antara aktiviti pertama dengan kedua, ada waktu yang kita beri rehat supaya mereka boleh melepaskan lelah dan terus sambung untuk aktiviti yang seterusnya. Selain daripada itu, penggunaan permainan seperti plasticine. Contoh kalau di sekolah tadika, di tahun 1, tahun 2, banyak aktiviti yang guru gunakan untuk menarik perhatian murid-murid yang sebegini. Penggunaan warna, krayon, ataupun menggalakkan aktiviti bertukar-tukar maklumat dari satu medium ke medium yang lain. Baik cikgu. Ini adalah untuk mereka yang gaya pembelajaran untuk mereka yang ada kinestetik ni lah cikgu. Ya, betul. Baik cikgu, seterusnya cikgu. Seterusnya kita tengok apabila guru dah tahu muridnya mempunyai tahap kecerdasan di tahap yang mana, jadi guru boleh menggunakan ilmu ini, maklumat ini untuk meningkatkan kecerdasan ini dalam kalangan murid.
Contohnya menggunakan subjek-subjek kalau yang tengok di slide sekarang ni kan. Kalau sains dan RBT banyak kan eksperimen, memasang peralatan atau peranti, aktiviti menyentuh haiwan, kucing contohnya yang ada di sekeliling sekolah. Kalau untuk matematik menggunakan objek geometri, kubus, kuboid, mengikut inilah mata pelajaran. Sejarah dan geografi, membangunkan peta, lakaran, model dan menggunakan peralatan-peralatan yang biasa digunakan dalam mata pelajaran geografi. Bahasa pun boleh Azhar, bahasa dan komunikasi. Macam mana? Melalui tugas melakonkan drama pendek di kelas, contohnya mengadakan sesi perdebatan yang mudah dan ringkas. Kalau melalui bahasa pula melalui persembahan dalam pelbagai bahasa. Baik, jadi maksudnya mekanisme untuk merancakkan lagi mereka-mereka yang ada kecenderungan kepada kinestetik ni sebenarnya banyak je kan? Ya, betul. Pelbagai bidang dan cabang yang boleh digunakan pakai sebagai untuk menjadikan sebagai salah satu mekanisme untuk menarik perhatian murid-murid tadi seperti yang cikgu sebut tadi. Ya. Okey, right. Dan banyak lagi sebenarnya. Kejap lagi cikgu, antara yang mungkin saya nak tahu juga, adakah kecerdasan kinestetik ni sebenarnya boleh dipupuk ataupun sebenarnya adalah secara organiknya ataupun automatiknya dia memang ada kepada individu-individu tertentu. Tapi kejap lagi cikgu, kita nak berhenti rehat seketika, kembali selepas ini dalam Pentaksiran Psikometrik Didik TV KPM. Baik, Azhar Helmi di sini Pentaksiran Psikometrik. Kita masih bersama dengan tetamu kita, Cikgu Nora Alim Marina Ibrahim daripada SMK Jalan Raya Kajang dan juga jurubahasa isyarat kita Cikgu Muhammad Khazain Mat Nasir. Cikgu, berdasarkan daripada video tadi Cikgu, kalau kita tengok murid-murid tadi melakukan aktiviti tarian lah. Saya pun terikut menari tadi juga. Teruja ya? Teruja Cikgu. Kalau kita tengok dari sudut mungkin, apakah aliran yang sesuai untuk murid-murid yang ada kecenderungan kinestetik yang tinggi seperti yang kita tonton daripada video tadi Cikgu? Okey, kalau kita tengok pada video tadi, kita nampak dengan jelas bagaimana murid itu menggunakan kelebihan fizikalnya. Dia nampak tak kaku, tak apa orang kata, tak kekok. Okey, dia menggunakan kelebihan yang ada pada diri dia dan nampak kepuasan di wajahnya apabila melaksanakan tugasan yang diberi oleh guru untuk melaksanakan tarian. Jadi murid yang sebegini perlu tahu aliran yang sesuai dengan diri mereka. Ini topik yang kita akan bincangkan untuk segmen ini. Okey, untuk aliran-aliran yang sesuai yang ada di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia, antaranya ialah aliran perdana lah, mengikuti pakej STEM, pakej STEM A, pakej STEM B dan juga pakej STEM C. Selain daripada itu, kita juga ada sekolah khusus sebenarnya Azhar. Okey, ada Maktab Rendah Sains Mara, MRSM, Maktab Tentera Diraja, yang ini untuk melahirkan pegawai-pegawai yang berkaliber. Seawal umur tingkatan 4 telah dilatih
Ini akan jadi barisan hadapan negara kita, cikgu. Betul. Okey, Selain daripada itu, ada sekolah berasrama penuh, college vocational, sekolah menengah teknik, sekolah seni, sekolah sukan. Kalau yang macam pelajar tadi yang melaksanakan tarian tadi tu, dia mungkin boleh memohon untuk masuk permohonan ke sekolah seni. Kita ada sekolah seni Perak, sekolah seni di Johor. Kalau murid itu aktif dalam bersukan, contohnya permainan hoki, permainan badminton, silat, aktiviti co-curriculum yang lain, mereka boleh mengembangkan lagi bakat dan potensi mereka di sekolah-sekolah khusus ini. Baik. Jadi kalau kita tengok cikgu ada bol ataupun warna kan berbeza seni dan sukan. Mungkin adakah kecenderungan kinestetik tinggi ni lebih di situ. Di sekolah seni dan juga di sekolah sukan. Baik, cikgu. Selain daripada itu, kita ada juga bidang TVET. Technical Vocational Education Training. Untuk apa? Untuk mereka-mereka yang mempunyai kemahiran yang lebih kepada kinestetik ini boleh mengembangkan bakat dengan mengikuti kursus ataupun program di ILP, Institut Latihan Perindustrian. Untuk apa? Untuk melahirkan pekerja separa mahir. Baik, itu dia. Ya, cikgu. Bila kita dah sebut tentang aliran, kita tentulah nak tahu juga bidang pengajian apa. Bila dah belajar, nak tahu lepas ni nak sambung lagi untuk pengajian yang tertinggi tu di mana. Ya, cikgu. Jadi maksudnya bila murid-murid dah tahu kecerdasan mereka itu di mana, mereka boleh menyambung pengajian dalam bidang kejuruteraan. Baik. Dalam bidang sains dan teknologi, dalam bidang pembuatan dan pembinaan, komunikasi dan multimedia, perkhidmatan kesihatan pun sama. Dan selain daripada itu, dalam bidang sains sukan, media dan seni, dan juga pendidikan dan latihan. Itu antara bidang-bidang pengajian untuk mereka yang mempunyai kecenderungan kinestetik yang tinggi. Dan kalau kita tengok sebenarnya agak luas juga bidang yang ada. Tapi kalau kita kata dari sudut bidang pengajian, sudah pasti sebenarnya selain daripada orang fokus kepada bidang pengajian, orang nak tahu juga berkenaan dengan sudut peluang pekerjaan kepada mereka yang ada kecenderungan kinestetik yang tinggi. Macam mana, cikgu? Tentulah kita belajar, tentu kita nak dapat kerja yang bagus. Jadi kita kena tahu jugalah bidang kerjaya yang ditawarkan, yang popular di Malaysia. Saya boleh bahagikan kepada 4 yang utama. Yang pertama, dalam kerjaya yang berkaitan dengan bidang perubatan. Sebagai apa? Sebagai pakar bedah. Sebagai ahli terapi fizikal. Sebagai jururawat. Ada equipment yang digunakan sebagainya kan. Dan juga ahli terapi. Kalau dalam bidang seni pula, Azhar, boleh jadi koreografer. Macam tadi pelajar tadi, dia mempunyai kelebihan dalam teknik tarian. Jadi dia mungkin boleh berpeluang menjadi koreografer. Mencipta tarian-tarian terbaru dan terkini. Sebagai penari, pelakon, breaker fashion ataupun pelukis. Ada banyak lagi kita highlightkan yang mana ada lah ya. Selain itu, daripada bidang sukan, kita ada boleh menjadi atlet, macam Shailene Zulkifli, Azizul Hasni Awang, kenal kan? Kenal, cikgu. Azizul Hasni Awang, bagaimana dia menggunakan panggil dia apa? Pocket Rocket Man. Betul. Kan? Lepas tu kita ada pemain bola sepak kita kan, itu juga dalam bidang sukan juga kan. Jurulatih olahraga ataupun jurulatih aerobik, dan juga guru pendidikan jasmani. Dalam bidang kemahiran, boleh menjadi juru kimpal, juru ukur, juru tera industri atau juga juru tera elektrik. Cikgu, saya nak tanya cikgu sebab dalam slide cikgu ni ada satu gambar yang mana tertera gambar Nur Izzati Atirah ni, cikgu. Mungkin ada juga sebab jauh tak apa nak jelas, cikgu. Mungkin siapa tu, cikgu? Nur Izzati Atirah ni merupakan juru kimpal wanita pertama dalam air. Dia pernah viral tahun lepas sebenarnya. Bayangkan, dia merupakan juru kimpal wanita pertama, bukan dekat atas darat, Azhar, tetapi di dalam air. Nampak kalau tak? Atas darat tu biasa-biasa. Ini yang pertama. Lepas tu dalam air pula, bukan sesuatu yang orang kata biasa sebenarnya. Jadi
nak menunjukkan bahawa kecerdasan ini bila kita tahu, kita dah garap dengan baik dan tahu hala tuju ke mana kita nak pergi, dia akan menjadi satu bidang kerjaya yang menarik, selain daripada sumber pendapatan, tetapi juga satu perkara yang seronok untuk diteroka, menyerlahkan potensi diri. Baik, itu dia. Saya sangat seronok cikgu bila tahu berkenaan dengan kecenderungan ataupun kecerdasan kinestetik ini. Sebenarnya banyak impak-impak positif yang boleh dimanfaatkan dengan kecenderungan kinestetik ni untuk individu-individu yang mempunyai kecenderungan yang tinggi untuk kinestetik. Dan sedar tak sedar cikgu, kita dah hampir sampai, sebenarnya kita dah sampai ke penghujung rancangan kita untuk pentadbiran psikometrik. Kalau boleh saya nak sambung lagi setengah jam, tapi apakan daya masa sangat mencemburui kita. Mungkin sebagai pengakhirannya cikgu, rumusan terhadap apa perbincangan kita berkenaan dengan kecerdasan kinestetik dalam inventory kecerdasan pelbagai ni cikgu. Baiklah. Sebenarnya kecerdasan yang kita miliki ini bukanlah berada di tahap itu. Dia boleh ditingkatkan, dia boleh dikembangkan apabila kita tahu kelebihan kita di mana, keistimewaan kita di bahagian mana. Jadi jika kita bijak menggunakannya, menggarapkannya dengan baik, insya-Allah kita akan menjadi insan yang boleh berjaya seperti mereka-mereka yang telah membina nama. Itu dia. Amin. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah. Kita nak ucap jutaan terima kasih kepada Cikgu Nora Ali Marina Ibrahim daripada SMK Jalan Reko Kajang, Selangor, dan juga jurubahasa isyarat kita Cikgu Muhammad Khazain Mak Nasir daripada Sekolah Kebangsaan Pendidikan Khas Persekutuan Pulau Pinang kerana sudi bersama-sama dengan kita pada hari ini. Termasuk juga anda semua yang sedang menonton pada ketika ini. Terus setia bersama dengan kami di Didik TV KPM. Dalam diri manusia semua ada kecenderungan kinestetik untuk kehidupan kita, sentiasa buat yang terbaik. Jumpa lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye-bye.